Berani berfikir bebas. Siri ke-36. Mengapa negara memilih ciri-ciri negara melarat? Dalam bahagian pertama telah dihuraikan bahawa sesebuah negara menjadi berkat dan makmur, bukan kerana simbol atau dakwaan gaib, tetapi kerana ekonomi yang berfungsi, pemerintah yang rasional, dan modal insan yang berkualiti. Namun realitinya, dunia menunjukkan satu keadaan yang berbeza, yaitu semakin banyak negara gagal memenuhi ciri-ciri tersebut. Sebaliknya, apa yang cuba ditonjolkan adalah memiliki populasi yang kuat beragama dan retorik moral yang tinggi. Akibatnya negara tidak berjalan seperti yang sepatutnya. Persoalannya ialah, di manakah kegagalan itu bermula? Jawapannya bukan terletak pada kekurangan iman rakyat, tetapi pada keruntuhan rasional dalam sistem pemerintahan dan pembentukan manusia. Kegagalan sesebuah negara biasanya bermula apabila kuasa politik tidak lagi dibimbing oleh pemikiran rasional, sebaliknya dibimbing oleh dogma agama. Dalam keadaan ini, keputusan negara tidak dibuat berdasarkan data, keberkesanan atau realiti lapangan, tetapi berdasarkan kepercayaan yang dianggap suci dan tidak boleh dipersoalkan. Apabila sesuatu idea diangkat sebagai kebenaran mutlak, ruang kritikan tertutup dan disitulah kejatuhan bermula. Pemerintah yang beroperasi dalam kerangka dogma agama cenderung membina rejim bukan sistem. Kesetiaan lebih diutamakan daripada kecekapan dan kepatuhan lebih dihargai daripada kebolehan. Dalam struktur sebegini, kepincangan seperti rasuah di tingkat pemerintah tertinggi bukan lagi menjadi kecacatan moral, tetapi dilindungi atas nama kesucian dan wajib taat kepada pemimpin. Atas nama agama, tradisi, atau kepentingan yang lebih besar, rakyat tidak boleh pertikaikannya. Akibat langsung daripada kegagalan tadbir urus ini ialah kemerosotan ekonomi. Ekonomi yang tidak diurus secara rasional akan menghasilkan ketidaksamaan, peluang terhad, dan tekanan hidup yang berpanjangan. Rakyat terperangkap dalam kitaran, memenuhi keperluan asas, tanpa ruang untuk merancang masa depan atau meningkatkan keupayaan diri. Namun kerusakan paling besar tidak berlaku pada angka ekonomi semata-mata, tetapi pada modal insan. Apabila rakyat dibesarkan dalam persekitaran yang menyanjung kepatuhan buta, menghukum persoalan kritikal, dan memuliakan jawapan siap pakai, keupayaan intelektual masyarakat akan merosot, inovasi menjadi asing, kreativiti dianggap ancaman, dan produktiviti kekal rendah. Negara tidak kekurangan manusia, tetapi kekurangan manusia berkemampuan. Dan apabila rakyat hidup dalam kemelaratan, agama menjadi tempat bergantung emosi. Bagi rakyat yang hidup dalam tekanan, agama menawarkan makna, kelegaan, dan harapan. Namun ketenangan emosi ini datang dengan harga yang mahal. Apabila agama dijadikan pelarian utama daripada penderitaan hidup, ia tidak lagi berfungsi sebagai kepercayaan pribadi, tetapi sebagai pengganti kepada penyelesaian sistemik. Nah, disinilah terbentuk satu kitaran yang berbahaya dan berulang. Apabila dogma melemahkan keupayaan berfikir rakyat, rakyat menjadi kurang produktif dan lebih mudah dimanipulasi. Rakyat yang lemah pula semakin bergantung kepada agama untuk ketenangan. Pergantungan ini seterusnya mengukuhkan dogma yang akhirnya menjadikan rakyat lebih lemah daripada sebelumnya. Kitaran ini berputar tanpa henti dan negara terperangkap dalam kemiskinan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ironinya, semakin negara gagal, semakin kuat agama diamalkan sebagai jawaban dan ketenangan. Kegagalan ekonomi dianggap ujian, kelemahan sistem dianggap takdir, dan penderitaan rakyat dianggap sebagai penghapus dosa dan ganjaran menuju akhirat. Dalam naratif ini, punca sebenar kegagalan, yaitu manusia, dasar, dan struktur kuasa hilang daripada perbincangan. Negara yang gagal menjadi negara berkat dan makmur, bukan kerana Tuhan tidak memberi rahmat, tetapi kerana manusia gagal membina sistem yang rasional. Negara tidak jatuh kerana kurang doa, tetapi kerana terlalu banyak keputusan dibuat tanpa berfikir. Dan selagi dogma dijadikan asas pembentukan manusia dan pemerintahan, selagi itulah modal insan akan terus merosot dan kemiskinan akan terus berulang. Kita boleh semak ranking negara-negara makmur dan sejahtera. Negara yang berada di ranking bawah terdiri dari negara-negara yang kuat beragama serta terikat dengan dogmatisme, misalnya Afghanistan, Somalia, Yaman, Sudan, dan Pakistan. Negara gagal bukan secara kebetulan. Ia gagal kerana memilih jalan yang menutup akal, mematikan kritikan, dan membuai rakyat dengan bius agama tanpa memperkasakan mereka. Tanpa pemutusan kitaran ini,
Apa yang disebut sebagai negara berkat dan makmur akan kekal sebagai slogan, bukan reality. Sebagai kesimpulan saya ringkaskan begini, agama, khususnya yang bersikap konservatif, sangat berpotensi membentuk lingkaran syaitan. Agama akan membentuk 3 situasi. Yang pertama, membentuk kepercayaan rakyat bahwa pemimpin merupakan individu yang suci. Segala kelemahan dan kejahatan pemimpin dilindungi atas nama ketaatan dan kesucian agama. Mengkritik pemerintah oleh rakyat dianggap satu dosa. Hasilnya, pemerintah yang korup dan lemah namun terus terpelihara. Yang kedua, membentuk pemikiran bonsai di kalangan rakyat, lemah inovasi, lemah kreativiti, lemah produktiviti, fokus pada akhirat dan abaikan dunia. Hasilnya sumber insan yang rendah kualiti, yang tidak menyumbang kepada negara. Dan yang ketiga, hasil dari keduanya itu tadi, wujud sebuah negara yang pincang, yang melarat bahkan selalu konflik. Semakin negara tersebut melarat dan konflik, semakin agama dijadikan perlindungan bagi pemerintah yang korup, serta menjadi penenang emosi bagi rakyat yang menderita. Dengan itu negara terus berputar pada lingkaran yang sama, bahkan semakin terperosok parah lagi. Berani berpikir bebas. Sir Mauza.